Hai murid-murid, apa khabar hari ini? Cikgu harap semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk belajar bersama dengan cikgu. Baiklah, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Hari ini kita akan sambung pembelajaran bagi tema yang ke-8 dan unit yang ke-22, iaitu menjanakan ekonomi. Tajuk kita pada hari ini ialah Aku Sebatang Pokok Kelapa Sawit. Nak tahu kisahnya macam mana? Pastikan kamu kekal bersama dengan cikgu sehingga ke akhir pembelajaran. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran untuk tajuk kita pada hari ini. Untuk standard kandungan, iaitu 3.3 menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran pula 3.3.1 menulis draft dan menghasilkan penulisan imajinatif. Sekarang, kita lihat pula apakah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan pada hari ini. Untuk objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menghasilkan draft dan menulis karangan berpandukan kerangka dan gambar. Kriteria kejayaan pula, murid berjaya menghasilkan draft dan menulis karangan berpandukan kerangka dan gambar dengan betul dan tepat. Baiklah murid-murid, pernahkah kamu melihat pemandangan seperti ini? Mesti kamu dah tahu kan pokok apa yang ada di dalam gambar. Ini merupakan kawasan ladang kelapa sawit. Kenapa cikgu tunjukkan gambar ini? Sebab gambar ini ada kaitan dengan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Mari kita lihat. Hari ini kita akan mempelajari kemahiran menulis. Seperti yang cikgu telah maklumkan tadi, tajuk kita pada hari ini ialah Aku Sebatang Pokok Kelapa Sawit. Jangan lupa kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 154 sehingga 155. Mari kita baca terlebih dahulu maklumat yang diberikan. Zara termenung sendirian. Dia membayangkan dirinya sebagai sebatang kelapa sawit. Selepas ini kita akan belajar cara untuk menghasilkan sebuah karangan yang bertajuk Aku Sebatang Kelapa Sawit. Dah bersedia semua? Mari kita teruskan. Hari ini cikgu akan terangkan tentang penulisan imajinatif. Apakah maksud penulisan imajinatif? Mungkin ada murid-murid yang dah tahu kan? Baiklah, mari kita imbas kembali tentang penulisan ini. Penulisan imajinatif merupakan karangan yang berbentuk cerita. Karangan ini mestilah mempunyai perkembangan isi atau susunan peristiwa iaitu pendahuluan, isi dan penutup cerita. Biasanya bahasa yang digunakan hendaklah menarik dan mempunyai unsur-unsur yang kreatif. Karangan ini tidak mempunyai format yang khusus. Pengakhiran cerita boleh disampaikan dalam suasana sedih, gembira atau bahagia. Selepas ini kita akan cuba hasilkan karangan imajinatif yang bertajuk Aku Sebatang Pokok Kelapa Sawit. Kamu boleh perhatikan maklumat yang diberikan di dalam buku teks. Telah diberikan beberapa maklumat untuk kita hasilkan sebuah karangan iaitu pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat dan juga penutup. Mari kita bincangkan satu persatu. Langkah yang pertama ialah menulis pendahuluan. Di dalam buku teks kamu telah diberikan contoh pendahuluan yang akan kita gunakan dalam karangan pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Aku sebatang pokok kelapa sawit. Aku hidup subur bersama-sama dengan rakanku di sebuah ladang yang luas. Aku banyak berbakti kepada peladang. Aku memberikan peluang pekerjaan kepada ramai rakyat di negara ini. Baiklah murid-murid, aku ini merupakan sebatang pokok kelapa sawit iaitu Zara yang sedang membayangkan dirinya sebagai pokok kelapa sawit. Jadi sepanjang karangan ini kamu perlu menggunakan perkataan aku. Kita lihat untuk isi yang pertama terlebih dahulu. Diberikan beberapa maklumat iaitu
mengeluarkan buah, berbuah lebat, dikait oleh peladang dan dikumpulkan di tepi jalan. Kamu juga boleh perhatikan pada gambar. Sekarang kita perlu hasilkan draft ataupun kerangka bagi isi pertama terlebih dahulu. Kamu boleh membina ayat mudah bagi setiap maklumat yang diberikan. Perhatikan contoh yang cikgu berikan. Aku mengeluarkan buah kelapa sawit. Aku berbuah lebat. Aku dikait oleh peladang. Aku dikumpulkan di tepi jalan. Nampak tak? Cikgu menggunakan perkataan aku di sini. Jadi, perkataan yang berwarna merah merupakan maklumat yang diberikan. Kita lihat pula isi yang kedua. Diberikan beberapa maklumat iaitu dinaikkan ke lori, dihantar ke kilang, aku dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kilang. Perhatikan pada gambar. Gambar ini sangat membantu untuk kita lebih faham tentang maklumat yang diberikan. Sekarang, kita akan cuba membuat draft bagi isi yang kedua. Cikgu berikan contoh ayat di sini. Aku dinaikkan ke atas lori. Aku dihantar ke kilang memproses kelapa sawit. Aku dan rakan-rakan dikumpulkan di kawasan kilang memproses. Aku dimasukkan ke dalam kilang untuk diproses. Kita teruskan untuk isi yang ketiga pula. Perhatikan maklumat dan gambar yang diberikan. Produk utama minyak masak dijual di pasar raya, dibeli oleh seorang wanita, digunakan untuk menggoreng makanan. Jadi, kita cuba hasilkan draft ataupun kerangka daripada maklumat yang diberikan. Kamu perlu cuba membina ayat yang mudah untuk membina kerangka. Baiklah, cikgu berikan contoh di sini. Produk utama yang dihasilkan daripada aku ialah minyak masak. Setelah siap diproses, aku dibotolkan dan dijual di pasar-pasar raya. Aku telah dibeli oleh seorang wanita. Aku digunakan untuk menggoreng makanan. Boleh kan murid-murid? Sekarang kita lihat isi yang keempat pula. Perhatikan maklumat dan gambar yang diberikan. Diproses menjadi pelbagai produk, banyak kegunaan, minyak masak dan margarin, sabun dan lilin. Seperti tadi juga, kita perlu hasilkan draft ataupun kerangka bagi isi yang keempat. Perhatikan contoh yang cikgu berikan di sini. Aku juga diproses menjadi pelbagai produk yang lain. Aku menjadi banyak kegunaan untuk manusia. Aku boleh diproses menjadi minyak masak dan margarin. Aku juga diproses menjadi sabun dan lilin. Nampak kan murid-murid? Cikgu telah gunakan semua maklumat yang diberikan. Cikgu hanya perlu tambahkan sedikit sahaja dalam membina ayat yang mudah. Sekarang kita lihat bahagian yang terakhir iaitu penutup. Seperti pendahuluan tadi, bahagian penutup juga telah diberikan. Kita baca bersama-sama. Aku berasa bangga kerana dapat membantu kehidupan manusia. Selain menghasilkan pelbagai barangan kegunaan harian, aku juga mampu memberikan peluang pekerjaan kepada manusia. Ekonomi negara juga akan meningkat. Jadi, setelah selesai membuat draft karangan, kita boleh menulis semua draft tadi menjadi sebuah karangan imajinatif. Kamu digalakkan untuk menggunakan penanda wacana sebagai menyerikan lagi karangan yang hendak dihasilkan. Mari kita lihat karangan yang telah siap pada paparan seterusnya. Baiklah murid-murid, mari kita baca karangan imajinatif yang bertajuk Aku Sebatang Pokok Kelapa Sawit. Aku sebatang pokok kelapa sawit. Aku hidup subur bersama-sama dengan rakanku di sebuah ladang yang luas. Aku banyak berbakti kepada peladang. Aku memberikan peluang pekerjaan kepada ramai rakyat di negara ini. Aku mengeluarkan buah kelapa sawit. Aku berbuah lebat. Aku dikait oleh peladang. Kemudian,
Aku dikumpulkan di tepi jalan di ladang tersebut. Selepas itu, aku dinaikkan ke atas lori. Aku dihantar ke kilang memproses kelapa sawit. Aku dan rakan-rakan dikumpulkan di kawasan kilang memproses. Kemudian, aku dimasukkan ke dalam kilang untuk diproses. Produk utama yang dihasilkan daripada aku ialah minyak masak. Setelah siap diproses, aku dibotolkan dan dijual di pasar-pasar raya. Aku telah dibeli oleh seorang wanita. Aku digunakan untuk menggoreng makanan. Aku juga diproses menjadi pelbagai produk yang lain. Aku menjadi banyak kegunaan untuk manusia. Aku boleh diproses menjadi minyak masak dan margarin. Aku juga diproses menjadi sabun dan lilin. Aku berasa bangga kerana dapat membantu kehidupan manusia. Selain menghasilkan pelbagai barangan kegunaan harian, aku juga mampu memberikan peluang pekerjaan kepada manusia. Ekonomi negara juga akan meningkat. Mudah bukan? Selepas ini, kamu bolehlah mencuba untuk menghasilkan karangan imajinatif kamu sendiri untuk tajuk yang lain. Baiklah murid-murid, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua murid-murid boleh faham tentang cara untuk menghasilkan karangan jenis imajinatif. Sekian dan terima kasih daripada cikgu untuk perhatian dan kerjasama yang telah diberikan. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.